Besar gila. Ini grafik kad paling besar saya pernah pegang kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ialah iGame GeForce RTX 4090 Vulkan Edition. And dalam video kali ni, saya tak ada buat benchmark ataupun saya tak ada nak review detail lah. Just sekadar nak kongsikan dengan anda apa yang ada dalam kotak ni and physical untuk iGame GeForce RTX 4090 Vulkan Edition ni macam mana. Menarik ke tak? Tanpa berlengah lagi, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Okay, ini iGame GeForce RTX 4090, of course dari Nvidia. Grafik card ni dia ada 24GB GDDR6X RAM dan ini adalah Vulkan Edition. Jom kita tengok apa yang ada dekat dalam ni. First kali ni tak ada apa-apa, dia punya penutup sahaja. Kemudian kita ada, saya tak pasti apa yang ada dekat dalam ni, nanti kita buka tengok. Ada dia punya main, ini adalah docking. Tak apa, nanti kita tengok detail. Kita keluarkan dulu satu persatu item yang dia bagi kepada kita ni. Lepas tu graphic card. Okay, boleh kot. Sekejap. Berat gila, babe. Okay, jap. Kita letak kotak dia dekat tepi dulu. Sebab kotak dia memang besar. Okay, the first thing yang kita nak tengok ialah apa yang ada di dalam ni. Okay, first kali, dekat dalam ni ada satu paperwork and sekali pandang apa yang saya nampak kan. Yang pertama kita ada screwdriver ni. Kita boleh pilih dan masukkan dekat sini. Standard punya screwdriver. Lepas tu, iGame bagi kepada kita 1, 2, 3, 4. Ini ialah GPU holder. Maybe disebabkan grafik card ni dia bulky, dia besar, dia berat. So, iGame nak elakkan grafik card dia merosakkan slot PCIe yang ada dekat graphic card. So, dia bagi kepada kita satu GPU holder ni. Macam mana nak pasang yang satu lagi ni? Oh, so dia pusing macam tu sahaja ke? Bukan? Okey, dekat sini ada satu skru. Kita buka dulu skru ni. Skru ni yang akan pegang dia. Dan kita masukkan sahaja. Dan kita follow lah kita punya ketinggian graphic card tu nanti. Ini item yang kedua. First kali dia bagi screwdriver tadi. Dan dia bagi kepada kita satu GPU holder. Dan dekat dalam ni, apa yang ada dekat dalam ni? Okay, satu microfiber cloth. Dan ini quick guide. Ini dia punya paperwork. Dan ini adalah kain juga. Microfiber cloth. Lepas tu, dia bagi kepada kita, alright, ini adalah satu RGB punya light bar macam tu. Ada tulisan Vulkan. Nanti saya pasang dan tunjuk kepada anda dalam next video lah. Video kali ni memang tak ada apa-apa pasang pun. Kita tak boleh nampak. Anda tak boleh tengok pun RGB. Even saya sendiri pun, ini adalah first time saya buka. Dia macam first impression jugalah. Seterusnya ada satu, apa ni? Okey, ada satu LED punya screen. LED punya screen. Apa tujuan dia pun saya tak pasti. Kita letak tepi dulu. So, ini item-item yang terawal yang kita dapat. Kemudian, dia bagi kepada kita, ini adalah converter untuk power supply. Saya buka dulu. Buka macam tu je. Okey, so kita boleh nampak lah ini ada 8 pin, 8 pin, 8 pin, 8 pin. Dia convert kepada yang bentuk macam ni. Untuk pengetahuan anda, RTX 4090 adalah graphic card terawal yang guna slot PCIe 5. So dengan cara ni dia dapat power yang mencukupi dekat graphic card tu. In case anda tertanya-tanya, adakah kena beli power supply baru untuk hidupkan RTX 4090 ni? Jawapan dia tidak sebenarnya. Kita boleh pakai
pakai sahaja power supply lama tu, power supply yang biasa kita jumpa dalam pasaran tu. Untuk RTX 4090 ni, disebabkan dia punya TGP dia 450 watt, so minimum power supply yang kita perlukan untuk grafik card ni ialah 850 watt. Kalau kita guna i7 sebagai contoh, mungkin kita perlu beli power supply yang 900 watt ke atas. Dikatakan untuk selamat bila anda nak guna RTX 4090 ni, kita kena pakai power supply yang 1200 watt. Nanti kita tengoklah macam mana. Untuk pengetahuan anda juga, saya tak ada power supply yang lebih dari 850 watt. At the first place ni, saya akan guna power supply tu dulu. Kita nak tengoklah, kalau tak hidup ada ataupun performance yang dia bagi tak mencukupi, nak tak nak saya kena pergi beli power supply yang 1000 watt dan ke atas. Okey, ini item seterusnya, and ini adalah tempat untuk kita docking tadi. Dekat sini ada tulis iGame and dekat belakang ada tulis Vulkan. Jadi kita just letak dia dekat sini. Wah, dia connect secara magnet. Dan basic saya rasalah dekat sini dia akan tunjuk status semasa kita punya graphic card, and mungkin kita boleh setting kepada benda-benda lain based on Vulkan series yang saya pernah review sebelum ni. Dan dia bagi kepada kita satu kabel untuk sync ARGB dan juga image upload untuk dia punya docking tadilah. Dan last kali kita punya main dish, kita punya produk utama kita, iaitu iGame GeForce RTX 4090 Vulkan Edition. Alright. Seriously besar guys. So, backplate dia dari aluminium. Dekat sini ada tulis GeForce RTX. Heatsink ada dekat sini. Kalau tengok kepada kedudukan heatsink ni, dia ada ambil idea ataupun konsep dari Nvidia Founder Series punya graphic card. So, udara panas tu akan ditiup keluar dari bawah tolak ke atas ni. Dan ini dia punya PCIe. Kalau ikut kepada ukuran saya ni, jap saya jadikan dia 0 semula. Dari segi lebar tu, dia punya lebar ialah 120mm. Ini adalah lebar standard untuk mana-mana graphic card lah. Kemudian kita tengok di bahagian tepi dia pula. So, untuk dia punya ni, kita boleh pasang saja dekat sini. Dia connect secara magnet. And ini dia punya yang power supply tadi. Kita just masukkan saja dekat sini. Of course, kita kena sambung power supply kita tu ke 4 kabel yang dia bagi kepada kita ni. Lepas tu dekat tepi ni, dia punya ketebalan ketebalan dia ialah 69.8 ataupun maybe 67 lah. Lepas tu di bahagian hadapan, mantap guys, mantap. So, ada 3 kipas sebab ini adalah Vulkan Edition. Vulkan Edition ni kiranya one of the top line lah untuk iGame punya graphic card. Dan dekat sini ada tulis iGame, ada logo iGame dekat sini, and ada tulis iGame lagi. Ini adalah plastik sahaja, bukan metal. Tapi seriously dia punya outlook ni, sekali tengok memang dapat rasa ini adalah sebuah premium punya graphic card. Memang cantik lah. Tema yang dia guna iaitu warna hitam tambah dengan silver gunmetal. Dia bagi saya masuk lah dengan mana-mana PC build. Anda nak buat warna putih pun saya rasa tak ada masalah. Nak guna untuk warna hitam pun tak ada masalah. Warna yang dia guna tu sangat universal punya. Dan ini dia punya backplate di bahagian belakang. Ada DP, lepas tu ada DP lagi, ada HDMI. And dia makan 3 slot kalau anda nak guna graphic card ni, anda kena ingat yang dia makan 3 slot PCIe dekat belakang kita punya casing tu. And saya rasa kita kena cari casing yang betul-betul besar untuk guna dia. Kalau nak guna untuk casing casing size ATX ataupun ITX, mungkinlah PSU shroud tu, dia punya PSU cover tu akan ruang di antara PSU cover dengan graphic card ni akan jadi sempit gila. Dengan apa yang berlaku tu, dia akan menyebabkan pengaliran udara dalam casing tu tak berapa cantik. Dia muat, saya yakin dia muat, tak ada masalah as long as anda punya casing saiz panjang dia tu kita kata sama dengan yang apa yang iGame Vulkan ni, panjang dia tu sama. So kita boleh masukkan sebab
Sebab motherboard kita tu, dia punya size tu universal untuk ATX dan juga ITX. Maksudnya sama je. Beli je mana-mana MATX punya motherboard, beli je mana-mana AITX punya motherboard. Dia punya size tu sama and muat untuk grafik card ni. Cuma isu dia adalah jarak antara power supply cover tu, PSU cover dengan grafik card ni. Kalau sempit sangat, dia punya airflow jadi tak cantik and grafik card ni akan jadi panas lah. For sure grafik card ni memang panas. Kita kena tengok dia punya cooling system macam mana. Anda boleh tengok lah dari tepi ni, heatsink dia gila-gila besar. Okay, gila-gila besar punya. Macam saya bagi tahu kepada anda dalam video ni, saya tak ada buat benchmark, saya tak ada pasang dia, so anda tak boleh nampak RGB yang menyala dekat dia. And in case anda tertanya-tanya apa yang baru tentang RTX 4090 ataupun 4000 series ni, yang pertama dia punya sambungan power supply tadi, sebab ini adalah power supply pertama yang support PCIe 5, tapi tak bermaksud yang kita kena beli satu power supply yang baru. As long as power mencukupi, tak ada masalah langsung. Lepas tu, yang kedua, apa yang menarik tentang RTX 4000 series ni ialah DLSS 3, Deep Learning Super Sampling 3. Sebelum ni Nvidia ada DLSS 2, sekarang ada DLSS 3. In case anda tak tahu apakah itu DLSS, basically dia adalah satu function yang mana akan tinggikan lagi performance untuk satu-satu grafik card tu. Dia penerangan yang lebih detail macam grafik card kita ni grafik card yang lemah. Grafik card kita ni grafik card yang lemah. Tapi bila kita turn on DLSS, performance untuk grafik card tu dari 30 FPS sebagai contoh, dia boleh naik sampai 60 ataupun sampai 40 FPS. Kalau dengan DLSS 3 ni, based on mereka punya keynote tu, mereka tunjuk kalau kita main Cyberpunk tu, dari 40 FPS dia boleh naik sampai 120 FPS. So in detail kan, DLSS ni dia akan rendahkan resolution game yang kita main tu, tapi dia akan study macam mana nak deliver image yang kualiti dia sama dengan resolution asal tu. So bila dia rendahkan resolution, kita akan dapat performance yang lagi tinggi lah, sebab grafik card kita tu dapat proses data yang rendah sikit. Tapi tak perlu risau dari segi kualiti display tu, sebab dalam grafik card tu dia ada AI dia yang berfungsi. Dia akan study gila-gila macam mana nak deliver kualiti image yang sama. Macam saya cerita tadi lah, apa yang kita nampak tu sama and performance untuk dalam game tu pun meningkat. That's why DLSS ni mantap lah sebenarnya. Satu teknologi yang kita consider mantap gila. Untuk pengetahuan anda, DLSS 3 ni hanya ada dekat RTX 4000 series sahaja. Jadi itu sahaja untuk video unbox game GeForce RTX 4090 Vulkan Edition. Seriously, saya sendiri tak sabar. Cuma isu dia sekarang, dalam tangan saya hanya ada grafik card 850 watt yang mana sedang monyet dengan grafik card ni. Untuk grafik card ni sahaja, bila saya nak gabungkan dengan prosesor nanti dekat satu PC, prosesor pun makan power supply yang tinggi. Saya tak pasti grafik card ni boleh hidup ataupun tak. Kalau boleh hidup, adakah dia mengganggu performance gaming nanti? Saya akan cuba dulu dengan power supply 850 watt. Kalau bermasalah, baru saya cari power supply 1000 watt lah. Itu sahaja dari saya. Jangan lupa untuk tekan button loceng yang ada di tepi button subscribe tu untuk dapatkan notification bila mana saya update video tentang benchmarking RTX 4090 dari iGame ni. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.